Saudara Zaki, mungkin saya nak bertanyakan berkenaan kepercayaan Zaki kepada VE. Ada macam soalan saya tadi, adakah saudara sekarang ini menolak 100% VE atau ia bersandarkan kes yang seperti saudara Zaki katakan sebentar tadi? Okey, dalam pendirian saya sekarang ni, saya dapat lihat perkara yang ada wujud di kalangan masyarakat adalah prosedur pesakit faham apa yang dilaksanakan, dan saya tertarik dengan turis daripada Dr. Ravichandran. Saya tahu dia head of OB-GYN dekat HSI, dan dia ada menyatakan dalam perbincangan dan kesimpulan di akhir jurnal yang beliau tulis, baru rilis dalam 2020, ada wujud miscommunication, ada wujud yang mana situasi doktor kurang berkongsi fact dengan risiko kepada ibu bapa, dan ibu bapa ini tidak dilakukan dalam proses membuat keputusan. So kita ada satu peranan yang lebih dimainkan oleh pihak doktor dengan sendiri tidak tahu keseluruhan proses kelahiran yang dihadapi. Okey, saya tertarik dengan apa yang doktor sebut tentang hours, VE 4 hours. Sebab bila saya baca, saya rujuk kepada WHO. Memang dia menyatakan 4 hours interval of VE adalah yang dicadangkan dan terbaik. Dan secara idealnya perlu sebaiknya melalui dengan seorang sahaja. Maknanya tak bertukar-tukar orang, sebab lain orang lain style, lain orang lain gaya. Tapi saya faham konteks hospital di Malaysia dengan limitation, tukar shift and everything. Tapi ramai ibu bapa berkongsi bahawa wujud isu slope berkali-kali, tukar shift. Sebelum ni dah 3 orang slope, lepas tukar shift 3 orang lagi. Ini dah kali kedua Saudara Zaki mention tentang slope berkali-kali. Selepas ni kita mohon Profesor Datuk untuk jawab. Prof Datuk, slope berkali-kali wujudkah? Okey, kalau itu? Dia beginilah ya, bila kelahiran itu panjang, maknanya mungkin tidak berjalan secara lancar. Tentu sekali wanita ni kan Zaki akan mengalami frekuensi VE yang lebih walaupun kata 4 jam ya. Tapi kalau katalah dia berkomplikasi Zaki, ada kemungkinan juga belum sampai 4 jam kita mungkin kena ya. Lalunya tu yang akan periksa ya, doktor yang menjaga tu, dan sebelum apa-apa keputusan dia kena refer kepada yang atas. Jadi dalam konteks ni katalah saya konsultan ya. Jadi mula-mula houseman akan ni, dan dia rasa macam kepala budak ni, sebab kita boleh kepala dah full dah tapi tak lahir-lahir juga. Jadi kemudian of course seorang lagi doktor kena buat assessment tu, dan akhirnya saya itulah mungkin yang menyebabkan dia berkali-kali. Sebab kita bukannya doktor husband tu tak boleh buat decision untuk buat procedure semua ya. Jadi di situlah sebenarnya. Tapi saya arif tentang perkara ni, kita maklum, dan kita juga kena memastikan kita tak boleh buat VE yang tidak orang kata unnecessary VE. Tak boleh, sebab dia meningkatkan macam juga prosedur lain, meningkatkan kadar jangkitan kuman. Yang itu memang ya. Jadi oleh sebab tu bagi wanita yang mungkin mengalami ini kan, dia kena melihat semua perspektif tu. Tapi biasanya Finas, kita tengah sakit masa tu. Mungkin kalau doktor explain pun kita tak nak dengar kan. Jadi bila lihat ni dia punya cerita lain lah Zaki. Saya tanya kepada saudara Zaki, jika bukan VE, saudara mungkin punya cadangan kaedah alternatif yang mampu menjamin 100% keselamatan bayi dan ibu untuk melahirkan secara semula jadi? Persoalan saya adalah isu VE yang kerap kali ni sebenarnya saya tolak pun VE. Sebab bila saya pernah ada dalam satu komen dan di screenshot oleh netizen yang mana dia kata Zaki menyatakan VE unnecessary. Tapi sebenarnya di awal tu saya sebut in the first place VE is unnecessary. VE itu tak perlu disebabkan condition ibu tu, sebab memang ada ibu melahirkan bayi tanpa VE langsung sampai progres baik, labor cantik, terus baby keluar dan uri pun keluar sekali. Dan dalam situasi yang sebegini, itu maksud saya kondisi yang terbaik dan keadaan ini berlaku. Tapi bila masuk kepada isu VE berkali-kali, saya melihat satu masalah
yang mana apabila ibu ini mengalami proses pemeriksaan yang dibuat kerap kali dan ada komen-komen disebut dibuat oleh doktor pelatih, yang mana dalam satu keadaan doktor pelatih tak diiringi oleh doktor yang lebih senior. Dan ada proses intai-mengintai, buka ni dan rasa malu tu ada, rasa maluah terjejas pun ada. Dalam hal ni saya nak highlight untuk isu VE, kita tengok dalam buku contoh dalam buku ibu ada bacaan rekod 4 cm VE. Tapi sebenarnya kita tak tahu bacaan 4 cm tu daripada hasil VE berapa kali. Kalau 3 orang doktor buat pemeriksaan dan seorang buat VE 2 kali, sebenarnya dah 6 kali proses di situ, betul. Tapi dalam buku rekod tak ada nama siapa, sebab saya rasa tak menjadi prosedur. Minta maaf Zaki, yang itu saya rasa anda tersalah komen tu. Minta maaf, saya cuba anda untuk biarkan, tapi saya tengok saya tak boleh benarkan si luncai terjun dengan labu-labunya. Okay. Oleh sebab tu, setiap pemeriksaan yang kita buat, kita kena catat. Dr. Zaki yang mula. Dr. Zaki ni houseman. Kemudian Dr. Halina. Dr. Halina ni MO. Kita kena catat tu. Kita tak ada buat-buat, memang tak boleh. Memang tak boleh. Dan tolonglah, yang saya rasa kadang-kadang mungkin ini nanti sekejap. Boleh. Saya nak memberi nasihat. Kadang-kadang anak-anak mungkinlah your imagination can be so wild, kan? Jadi, dan saya kira dalam konteks ilmu, dia ada batasan dia. Saya sangat-sangat takut yang itu, Finas. Bukan bidang saya tidak akan berani memandai-mandai. Jadi saya minta maaf anak anda. Saya rasa dalam konteks ini, you can imagine as you ni. Tapi kami doktor, kita punya conduct of professionalism. Record tu ada, Dan record itu akan, kalau katalah doktor tu, pelatih. Dia tak, kalau dia buat, dia mesti ada yang menjaga dia. Betul. Dan kemudian kalau dia akan catatkan dia punya tu pada catatan dia. Tetapi catatan saya akan masuk kepada buku pesakit saya. Dan bila mereka doktor pelatih ataupun pelajar, dia berada di dalam tanggungjawab saya. Inilah saya mintalah untuk ni, saya kesian pelajar perubatan saya. Bukan oleh isu-isu ni mereka tak boleh periksa pesakit, mereka tak boleh pegang pesakit. Dan yang saya bimbang tu tentang aurat. Ini sebenarnya kalau misalnya saya yang memeriksa seorang wanita pun auratnya. Saya percaya itu yang terbaik sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dalam konteks ini, kalau boleh saya minta teruskan Prof. Sering ditanya, kenapa kita melatih doktor lelaki ni untuk periksa begini contohnya, kan? Mungkin dia tak sama dengan BE ni, tapi dia berkaitan. Kita bukannya suka-suka nak buat VE ni. Malahan kalau ada misalnya doktor lelaki atau doktor perempuan yang bila memeriksa tentang alat kelamin lelaki atau perempuan pesakitnya, dia tidak dapat mengawal dirinya, dia tak layak jadi doktor. Sebabnya kami ni melatih diri kami memeriksa anggota semua ini, alat kelamin ke, sama dengan saya memeriksa mata, sama dengan saya memeriksa hidung dan telinga. Sebab itu adalah tanggungjawab kami. Jadi oleh sebab itu, kalau ada orang yang bermasalah, dia periksa ni, jadi naik nafsu dia. Ini memang tak boleh doktor. Kita akan berhentikan dia. Ini saya setuju. Saya rasa netizen pun benda ni. Namun ini adalah kes yang terpencil. Tapi begitulah seriusnya kami. Maknanya kalau ada doktor yang jadi doktor dan melakukan pelanggaran begini, patut ada chaperon, dia tak ada chaperon. Dan patient komplain. Patient boleh komplain. Kita ada badan yang mengawal sedia kami ni, semua profession, kan? Dan boleh komplain dan akan diambil tindakan. Jadi saya kira kita sebenarnya mungkin melihat kepada profession doktor ni, jujur ada pandemik ni, barulah orang balik kesian kat doktor yang jadi frontliner ni. Kalau tak asyik kena saja. Malahan Zaki, kalau boleh Zaki nak baca artikel, sekarang ni kita memang ada aggression, violence against healthcare providers. Kami ni teruk kena tembak ada, kena stop balik rumah ada. Sebab mungkin di situ tadi ada krisis, ada perasaan tak puas hati itulah. Jadi saya tanyakan untuk dapatkan kepastian daripada saudara Zaki sendiri. Maksudnya segala kekesalan yang diluahkan di dalam Facebook itu adalah
adakah ia bersandarkan kepada seluk banyak kali semata-mata ataupun kepada SOP VE itu sendiri atau prosedur VE itu sendiri? Okey, saya sebenarnya dari segi SOP VE, saya percaya dia salah satu prosedur perubatan yang asas dan perlu. Tapi konsen daripada pesakit juga perlu diambil kira. Dan telah diterangkan oleh doktor tadi. Dan pesakit boleh berhak untuk menolak proses itu jika dia tak rasa tak selesa dan tanpa perlu ada apa-apa alasan pun. Kalau dia tak bersedia untuk VE dan jika dia rasa dia boleh tunggu hingga doktor perempuan available pun adalah hak dia sebagai seorang pesakit. Jadi isu yang melibatkan doktor lelaki, saya rasa benda ini boleh dibincangkan oleh pesakit dengan doktor, dengan pihak hospital sendiri. Dan saya rasa, saya percaya memang hospital pun cuba berusaha untuk menambah lebih ramai doktor, melibatkan doktor perempuan lah, saya percaya. Tapi saya pun percaya VE pun juga dibuat oleh nurse kalau sekadar untuk bukaan. Tapi bila melibatkan komplikasi, itu perlu peranan doktor. Memang kita faham benda ni. Jadi dalam saya nak highlight isu ni, saya nampak satu orang awam dia tak faham apa yang doktor buat. Saya pun bukan saja-saja nak suka, bukan suka-sukalah nak kriti doktor. Sebab dia melibatkan kepentingan awam, kerisauan di peringkat orang awam. Kita kalau saya nampak perlu untuk saling memahami. Dalam saya melihat negara-negara luar pun, sama ada di Turki, isu di Palestin, di Australia, Peru. Contoh yang saya impress dengan Peru, dia telah meletakkan limit VE 4 kali. Dan dia melaksanakan satu proses yang disebut sebagai obstetric psychoprophylaxis session lah, yang mana ibu ni diajar dari segi kawalan pernafasan untuk menerang, dan mana ini adalah satu aktiviti yang aktif untuk menunggu proses labor full term lah sampai peringkat delivery. Dan tapi penemuan yang kita lihat dalam research yang dibuat kat sana, higher VE berlaku antara pukul 6 petang hingga 12 tengah malam. Rate VE tinggi pada waktu ni dan rate VE turun pada 7 pagi hingga 6 petang. Macam ada time pula. Temuan lah sebenarnya. Dan dia ada faktor manusia di situ. Ada banyak faktor manusia dan kita pun tahu bahawa kita punya petugas kesihatan bukanlah robot. Yang ini memang banyak gajian. Katalah C-section pun Tinas meningkat waktu weekend sebab mungkin pakar-pakar masa tu dia takut pasien ni nanti beranak waktu weekend, dia dan ini semua ada isu tentang etika. Jadi mungkin dan sebab profesion perubatan ni Zaki sangat hampir dengan pesakit, sangat hampir dengan awam. Jadi dia yang paling banyak sekali diperhatikan. Saya sebenarnya ambil maklum semua tu dan khususnya tentang konteks bagaimana pesakit itu mempunyai hak untuk tidak membenarkan diri dia diperiksa contohnya kan. Dalam saya mengajar pelajar-pelajar saya untuk ONG obstetrik dan gynecology ni, bila dia masuk kita memang jelaskan bahawa pesakit kita mempunyai privacy, dia mempunyai autonomi untuk dia punya fizikal. Namun dan saya memang minta ini saya tahu mungkin ramai pelajar saya ni Prof selalu ajar you all, kalau misalnya pesakit nak minta doktor lain, maka kita kena usahakan. Kebetulan masa tu tidak ada langsung doktor perempuan yang lain. Kita mungkin boleh minta nurse kita, tapi kita lah yang bertanggungjawab. Dan sebenarnya, ini yang saya nak kena betulkan. Dalam kami Zaki, doktor ni, kita tak tengok gender dia. Yang paling penting adalah kompetensi dan dia punya. Saya bagi contoh, di labor room saya malam ni ada 5 orang doktor. 4 tu perempuan, seorang doktor lelaki. Yang 4 ini merupakan houseman, baru masuk 2 minggu. Dan doktor lelaki ni 5 tahun dah pengalaman dia. Dari sini sebenarnya yang paling baik untuk mengendalikan mana-mana kes, mestilah doktor yang 5 tahun ini. Jadi maaf doktor, saya tanya. Contoh kalau husband ni dia nak buat VE, ada limit tak untuk percubaan dia tu? Maksud dia macam mana? Dan doktor pelatih ni buat VE, tapi dalam 2 kali VE tu dia confuse tentang bacaan ukuran tu. Limit tak untuk dia buat tu sebenarnya? Saya rasa limit tu kalau sekali dia tak sure pun, dia dah kena bagi tahu dah dia punya senior. Cumanya macam inilah juga Zaki. Kalau Zaki lah doktor yang baru masuk, asyik tak sure. Jadi takkan kita nak minta je Dr. Finas tolong cek. So kan
Kan cuba juga buat kan. Dan walaupun dia tahu dia mungkin tak boleh buat begitu. Jadi dalam konteks ini sebenarnya ya qawiyul amin tu. Kompetensi saja tak cukup tapi amanah kena ada. Tapi pesakit ada hak untuk refuse jika pesakit rasa tak selesa. Okey, ya. Yang itu saya nak bertanyakan kepada Prof. Dato' Alang Zaki yang mengata pesakit ada hak untuk refuse. okey. Jika VE tidak dilakukan, apa akan berlaku kepada ibu dan bayi? Kalau dia di hospital saya? Ya. Okey. Okey, dalam konteks ini kami doktor ni kena buat penakkulan klinikal ataupun clinical reasoning. Hasil daripada clinical reasoning ada 3. Diagnosis, kita tahu dia ni nak bersalin dekat ke tidak. Kemudian treatment plan, immediate atau ya, yang jangka masa panjang. Yang paling penting prognosis. Sama ada ini boleh lahir terus ke ataupun perlukan caesar. Jadi dalam kami nak buat clinical reasoning ni, khususnya untuk proses kehamilan, BE merupakan satu cara untuk kami mendapat data untuk membuat keputusan ini. Jadi saya minta sangatlah kepada pesakit untuk faham kan, kami kena tu buat masa ni mungkin tak ada kaedah lain. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada, tapi buat masa ni itulah kaedah yang paling penting untuk kita buat. Namun dia mempunyai orang kata sama-sama hak untuk tahu apa yang sedang berlaku pada badan dia. Dan di sinilah ya kita rasa perlunya doktor itu melihat pesakitnya sebagai seorang manusia yang mempunyai kepentingan itu ya. Dan saya harap juga tolonglah kan, kalau misalnya doktor ni macam-macam style dia kan. Yang doktor Rio macam saya ni semua cerita. Ada doktor yang dia dah tak tidur dah 1 hari semalam, dia tak ada mood pun nak cakap. Jadi kalau misalnya dia bertanya-tanya sangat pun dia jadi marah pula ya. Jadi mungkin emosi dah. Yang ini semualah tolonglah faham ya. Dan mudah-mudahan saya nampak bini je conclusion saya. Mengikut pengalaman saya ni Zaki, kalau pesakit tu kan sangat kooperatif, semua proses ni lahir ke apa semua mudah. Tetapi kalau kadang-kadang tu ya dia tidak berapa kooperatif kan, kita yang menjaga ni pun jadi rasa serba salah juga. Jadi mudah-mudahan kita kan kita dapat memainkan peranan kita. Mana pesakit itu kooperatif, doktor itu juga sangat memahami keadaan. Mudah-mudahan pengalaman kelahiran itu menjadi sesuatu yang sangat orang kata membahagiakan. Dan di akhirnya itu adalah kelahiran seorang bayi yang sihat. Maaf doktor, saya masuk mencelah mungkin isu VE juga, tapi dalam proses labor tu, contohnya ibu ada update dia tak dibenarkan makan dan minum, ni adakah satu praktis yang betul sebenarnya?